Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak kat rumah? Hari ini bersama dengan Cikgu Khadijah, kita akan teruskan dengan subjek akhlak iaitu sikap bertanggungjawab part 2. Sebelum kita teruskan, Cikgu nak kita recap, replay, rewind, repeat. Apa-apalah yang berkaitan dengan ri tu. Apa yang Rasulullah nak cakap pasal amanah atau tanggungjawab, which is Rasulullah pesan dekat kita yang setiap daripada kita ni adalah shepherds. Apa tu shepherds? Iaitu pengembala, dan setiap pengembala tu bertanggungjawab ke atas orang yang digembalanya. Lebih kurang lah, maksudnya bertanggungjawab terhadap flock kita. Apa benda yang kita diamanahkan, dipertanggungjawabkan. Kita tak boleh lupa satu pun, sebab semua benda yang dipertanggungjawabkan kepada kita akan dipersoalkan di hari kiamat. So, sedikit recap yang lepas, apa tanggungjawab setiap Muslim, iaitu yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah. Macam mana? Sembah Allah, taat pada suruhannya, tinggalkan segala larangannya. Macam tu juga kalau kita bertanggungjawab terhadap Rasul, bertanggungjawab terhadap agama Islam, bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Kalau kita tak bertanggungjawab terhadap diri sendiri, macam mana kita nak bertanggungjawab terhadap orang lain kan? Bertanggungjawab terhadap ibu bapa, dan yang terakhir, last but not least, bertanggungjawab terhadap negara. So, kita akan teruskan tanggungjawab terhadap agama Islam, which is kita dah study dah pun, tanggungjawab terhadap Allah dan Rasul. So, macam mana kita nak bertanggungjawab terhadap agama Islam ni? Allah dah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, yang bermaksud pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama kamu. Islam, Allah tak sebut agama lain. Islam Allah redha sebagai agama kita. So kita kena bertanggungjawab terhadap agama Islam, sebab setiap kita lahir sebagai orang Islam. Jangan pula Islam ketepe saja anak-anak. Apa ketepe? Itu bahasa Indo. Iaitu maksudnya Islam hanya di atas kartu pengenalan sahaja ya anak-anak. Itu bahaya ya. Okey, macam mana keedahnya nak bertanggungjawab terhadap agama Islam ni, cikgu? Saya tak faham lah. Okay, so kamu kena mengambil ajaran Islam dan tak melanggar hukumnya. So ambil macam mana ambil? Ambil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Hadis. So, apa-apa yang berkaitan dengan tiga perkara ni, cuba amalkan dan cuba untuk tak melanggar hukumnya. Okey, boleh? Boleh, sebab anak-anak cikgu kan baik-baik orangnya. Jadi, apa-apa yang asalnya daripada tiga benda ni, cuba amalkan, jadikan sebagai darah daging kamu sampai ke akhir hayat kamu. Kita lah. Okay. Jangan tinggalkan rukun iman dan rukun Islam. Hebat macam mana pun kamu, suatu hari nanti jangan lupa rukun iman dan rukun Islam. So, rukun iman is what? Rukun iman adalah beriman kepada Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab, Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Kita kena beriman kepada 6 perkara ni. Ingat anak-anak, tinggi macam mana pun kamu cecah langit tu yang yang ke atas sana tu, ingat, kalau kamu lupa Allah lepas je tali kamu, debuk kamu jatuh, kamu dah tak nampak orang dah. Dengan macam mana kamu nak buat? Laksanakan 5 rukun Islam ni. Iaitu pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, which is kita memang dilahirkan sebagai orang Muslim. Yang kedua, solat. Solat jangan tinggal. Jangan sesekali tinggal. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa, dan yang kelima adalah menunaikan haji. Tahun ni je kita tak buat haji kan? Sebab ada coronavirus. So, kita duduk kat rumah, kita jaga kita. Okay. Seterusnya adalah bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu tak bertanggungjawab terhadap diri kamu sendiri, macam mana kamu nak bertanggungjawab terhadap orang lain? So,
bertanggungjawablah dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah dan menjauh perkara yang sia-sia. Macam mana perkara yang berfaedah tu? Antaranya duduk baca Quran, ataupun kalau kamu bosan, boleh baca buku, atau buatlah hobi-hobi kamu yang mendatangkan faedah pada kamu. Hobi yang tak melarakan lah. Jangan pula jadikan main game tu hobi. Boleh kalau kamu nak jadikan hobi, tapi janganlah sampai macam ni Main game sampai bengkak mata kamu. Tengok tu. Lepas tu tengok TV sampai rasa kalau boleh masuk dalam TV tu masuk. Istilahnya orang tua zaman dulu lah ya. Sampai kamu tak tahu mana siang mana malam. Tidur je suka hati kamu. Itu bahaya ya anak-anak. Itu adalah perkara yang sia-sia untuk budak umur kamu ni 9 tahun. Try to explore more, read more, learn more. Jaga keselamatan diri dan kewarasan akal fikiran. Cikgu sebenarnya nak cakap. Cikgu baru tahu. No lah. Cikgu baca tadi. Ada orang buat kajian. Orang Melayu dan orang putih. Dia buat kajian lah. Nak cakap yang para hafiz-hafizah ni, kalau hafaz Quran, boleh meningkatkan IQ. Serius. Cikgu baru baca tadi. Yang bestnya, dia boleh mengeluarkan satu hormon ketenangan dalam diri. Wow, itu menarik sebenarnya. Boleh teruskan? Patutlah anak-anak murid cikgu ni bijak-bijak orangnya. Betul lah, kamu kan bijak. Okey, kita teruskan. Nanti cikgu merepek ke mana-mana okey. Tanggungjawab terhadap ibu bapa. So, setiap daripada kita datangnya daripada ibu bapa kita. Okey, memang kita datang daripada Allah, tapi kita bukanlah Nabi Adam yang berdebuk keluar daripada tanah. Kita ada ibu dan ada ayah. So, kamu kena patuh dan taat pada suruhan mereka selagi mana suruhan mereka tidak melanggar syariat. Suruh solat. Suruh baca Quran, baca. Kalau boleh jemaah. Buat sama-sama. Kalau kamu tak nak, cakap dengan mak. Saya tak nak. Apa kata kalau mak ngaji dengan saya? Buatlah. Ajaklah sama-sama. Tak salah pun. Dalam masa kita patuh, kita pun mengajak mak kita untuk sama-sama buat kebaikan. Best kan? Syariat Islam ni best. Dan jangan lupa, kita kena berbakti kepada kedua-duanya, ayah dan ibu. Tak kira macam mana caranya, kita kena berbakti. Walaupun jahat macam mana pun mereka pada kita, berbaktilah. Ingat, kan ada kisah tu yang zaman Nabi Musa tu kan, yang mak ayah dia dah bertukar jadi khinzir, yang dia jaga mak ayah dia tu sebaik-baiknya. Kan Nabi Musa ke? Cikgu tak pastilah. Okey, anak soleh boleh tolong cikgu. Cikgu tak ingat. Tak kira lah anak lelaki ke, perempuan ke, semua boleh tolong mak ayah dia. Mula daripada kecil sampailah ke hari tua mereka dan kita. Kalau kita tua dengan mak ayah kita, dan berbaktilah sampai ke saat itu. Sampai ke nafas terakhir mereka. Hingga ke hujung nyawa. Begitulah. Sampai mereka redha dengan kita, habis. Mereka pergi, tak ada apa-apa lagi yang sia-sia untuk kita melainkan keberkatan sahaja. Ingat tahu anak-anak, cikgu rindu tau mak ayah cikgu. Jauh kat Sarawak sana. Last but not least, cikgu tinggalkan semua benda tu. Okay, tanggungjawab terhadap negara. Yang pertama, kita kena hormat undang-undang. Tak kira undang-undang syariah atau undang-undang sivil. Cikgu, undang-undang sivil tu apa? Okay, anak-anak, undang-undang sivil ni macam undang-undang jalan raya, undang-undang kanun kesesaan, undang-undang sivil lah. Yang selain daripada syariah tu, undang-undang sivil lah. Cikgu pun tak tahu sebab cikgu bukan budak law. Kalau ni, tanyalah sesiapa yang mahir dalam bidang ni, okey? Yang penting kita kena hormat undang-undang yang negara kita amalkan. Rasa? Yang kedua, mematuhi rukun negara dan menjadi warga negara yang baik. Rukun negara. Rukun iman dengan rukun Islam ingat tak? Tadi ingat kan? Rukun negara macam mana?
Ini adalah rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Cikgu ingat tau. Walaupun cikgu dah tua, cikgu still ingat. Kamu je yang tak ingat. Sebab dah lama tak sekolah kan? Okay, sorry. Mesti kamu ingat lah. Cikgu, anak-anak cikgu kan warga negara yang baik. InsyaAllah. Okay, dah boleh faham? Nak recap balik macam apa tadi? Tanggungjawab terhadap siapa? Pada Tuhan, kepada Allah, Rasul. Siapa? Lepas tu agama Islam. Lepas tu siapa? Lepas tu diri sendiri. Kemudian kemudian apa? Lupalah tu. Ni ibu bapa. Kemudian terhadap dan last sekali adalah negara. Okay, latihan kamu jawab soalan dalam buku kerja akhlak. Topik sikap bertanggungjawab muka surat 36, 37 dan 38. Okay, sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Harap anak-anak buat kerja sekolah ya anak-anak. Cikgu tak naklah sebut nama-nama siapa yang buat, siapa yang tak buat. Tapi anak-anak cikgu masuk membuatlah sebenarnya. Tapi sampai di sini saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.